Assalamualaikum. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kepada semua sahabat-sahabat hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah. Malam ini kita menyambung lagi kuliah pengajian di Baitus Salam. Yang mana pada malam ini insya-Allah saya akan berkongsi sedikit tentang topik yang berkenaan jangan mencela, memaki hamun sesama kita. Ini sebenarnya tajuk yang telah dicadangkan oleh saudara Abu Talha yang menghubungi saya semalam. Mungkin kerana melihat situasi kebelakangan ini, berlakunya orang kata perang dingin ataupun Cold War sesama sahabat-sahabat di media sosial ataupun sesama saudara seagama kita berkenaan dengan beberapa isu-isu yang kira kata agak panas lah. Okey, yang tu kita tak nak bahaskan lah. Sebab Abu Talha meminta saya untuk nak membicarakan tentang topik lisan ini supaya dia menjadi satu muhasabah kepada kita semua untuk kita selalu berhati-hati dalam kita mengungkapkan satu perkataan ataupun menulis apa-apa tulisan. Sebab Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khair, qala man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh seorang lelaki, siapakah orang beriman yang paling baik sekali, siapakah muslim yang terbaik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yakni orang Islam yang
menyelamatkan dirinya. Maksudnya orang Islam yang menyelamatkan, yang terselamatlah, kita kata yang terselamat dengan lisan dia dan juga tangan dia. Maksudnya orang Islam yang paling baik adalah orang Islam yang menjaga lisannya dan juga yang menjaga tindak tanduk dia. So, kita sebagai seorang Muslim mesti kena jaga pertuturan kita, termasuk penulisan. Bila kita kata any kind of lisan ataupun pertuturan ni, kita masukkan sebagai penulisan. Sebab zaman sekarang ni kita punya interaksi dia sudah lebih banyak kepada penulisan. Sebab kita ada media sosial, kita selalu menghantar mesej dengan musim-musim sebegini yang kita tidak selalu bertemu. Jadi kebiasaan komunikasi kita adalah bermediumkan penulisan. Jadi seorang Muslim, dia kena jaga pertuturan dia dan dia hanya mengungkapkan kata-kata yang mana boleh berikan kebaikan kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Dan Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, kalau tak salah ketika dia menghuraikan tentang hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkata baiklah ataupun diam. Hadis ini Nabi SAW dia ingatkan kita. Bila Nabi nak ingatkan kita tentang satu perkara yang penting, Nabi dia akan sebut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang bermaksud Nabi ingatkan kita kepada Allah dan akhirat sebab itulah ciri-ciri orang yang beriman. Orang yang beriman ni dia akan sanggup tahan diri dia daripada nafsu syahwat dia, daripada keinginan dia. Orang yang mampu untuk nak menahan diri dia sendiri daripada ditelajak ataupun disacrificekan some keinginan dia dan sebagainya adalah mereka yang benar-benar diberiman dengan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan diberikan di akhirat kelak. Itu sahaja yang boleh menahan diri kita. Macam mana ketika kita berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga. Kalau ikut, kita boleh je nak minum senyap-senyap di belakang orang, curi-curi makan, curi-curi minum. Tapi apa yang menegah kita daripada culas dalam kita berpuasa? Sebab kita ada lagi keimanan kita bahawa Allah melihat kita. Kita masih lagi nak mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah yang dikurniakan kepada orang yang berpuasa. Kita nak laksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Berbeza dengan orang yang mungkin iman dia tipis. Dia ni mudahlah. Bila orang tak nampak, dia curi-curi puasa. Itu yang kita nampak ramai orang ponteng puasa. Disebabkan keimanan mereka kepada Allah dan hari akhirat itu senipis kulit bawang. Jadi, kata Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, kata i'lam, ketahuilah bahawa seorang mukallaf itu, mukallaf ni adalah sesiapa yang telah diberikan tanggungjawab ataupun taklif syar'i, satu-satu kewajipan ataupun tuntutan dalam beramal. Jadi dikata seseorang mukallaf itu perlu memelihara lisan dia daripada semua ucapan, kecuali ucapan yang boleh mendatangkan kebaikan. Apabila kebaikan atau keburukan itu kelihatan sama berat timbangannya. Maksudnya bila kita tengok benda ni baik, benda ni pun tak baik juga, nampak macam lebih kurang je baik buruk dia. Maka kata Imam An-Nawawi, maka kita tinggalkan ucapan tersebut. Itu adalah lebih menepati sunnah, sebab boleh jadi suatu kata-kata itu asal dia harus. Biasanya mungkin kata apa-apa kita nak ucapkan banyak benda-benda yang kita nak cerita, hukum dia okey, harus. Tetapi dia boleh membawa ke arah perkara yang haram ataupun makruh. Dan ini biasanya yang terjadi kata Imam An-Nawawi. Mungkin mesej yang kita nak sampaikan tu, apa yang kita nak cakapkan tu, okey, tak ada masalah. Tetapi implikasi dia kepada orang yang membaca ataupun orang yang mendengar, dia boleh jadi membawa ke arah benda-benda yang haram, dia boleh membawa ke arah perkara-perkara yang makruh,
dia boleh mendatangkan perdebatan, perbalahan, persepsi, fitnah dan sebagainya. Yang ini sepatutnya kita kena berhati-hati dan kita tinggalkan apa-apa yang dijangkakan boleh mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Sebab itu Nabi SAW ingatkan kita, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat berkata yang baik ataupun diam. Sebab diam ni sebenarnya adalah senjata bagi orang beriman. Dalam sebuah ungkapan emas ataupun kita kata syair yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, wajadtu sukuti matjaran falazimtuhu idza lam ajid ribhan falastu bikhasiri wa massamtu illa fir rijali mutajirun wa tajiruhu ya'lu ala kulli tajiri. Aku mendapati diam aku itu sebagai suatu perniagaan. Jika tidak menguntungkan aku tetap tidak rugi. Dan sikap diam itu milik para peniaga yang mengungguli semua peniaga. Sebab tak ramai orang mampu untuk nak mendiamkan diri dia. Ramai orang lebih suka untuk bercakap, untuk nak mengulas sesuatu yang kadang-kadang kita tidak tahu, sesuatu yang kita belum benar-benar pasti. Tapi semua benda kita nak jadi champion. Semua benda kita nak bercakap. Ini mana-mana golongan sekalipun. Even kalau kita tengok, ni saya pernah sebut. Contoh macam certain golongan yang terlalu obses dengan teori konspirasi. Contohnya, kalau kita tengok zikir mereka ni is all about that. Sampaikan banyak benda-benda yang mereka sendiri pun tidak tahu hakikatnya, mereka akan bercakap. Cakap tentang masa depan, cakap tentang sains, cakap tentang agama, cakap tentang fatwa, cakap tentang politik, cakap tentang ekonomi. Semua benda mereka ni nampak macam unggul lah dalam setiap perkara. Kalau kita kata dunia ni ada macam-macam cendekiawan, ilmuwan, mereka ni lebih berilmu daripada mereka tu semua. Lebih baik daripada semua. Ada agamawan, mereka yang jaga, yang faham tentang agama, mereka ni lebih faham daripada itu. Kalau kita tengok macam mana tulisan dan juga ucapan-ucapan mereka. Mana-mana kita tengok apa-apa isu ataupun urusan sekalipun, kita tidak menjadikan diam kita itu sebagai sifat kita. Maksudnya bukanlah kata diam itu kita mendiamkan diri daripada kemungkaran yang berlaku. Tetapi orang yang berhati-hati dalam ucapannya, sebenarnya kata ulama, mereka ni orang yang cerdas. Sebab mereka ni akan berfikir, mereka akan menganalisa juga, mereka akan cermat dalam satu-satu perkara yang tidak tergesa-gesa. Tidak semestinya kita kena mengulas semua benda yang kita nampak ataupun kita tahu. Sebab ada benda yang malaya'nik, yang tidak memberikan apa-apa makna, yang tidak berkaitan dengan kita. Ada juga yang mana kalau kita bercakap, dia boleh membawa kerosakan yang lebih besar. Ada juga yang kalau kita bercakap ataupun kita menulis, dia hanya menzahirkan kejahilan kita. Ada juga yang bila kita bercakap, kita rasa benda tu baik, kita buat, tapi sebenarnya benda itu tidak baik. Itu kita kata bisikan halus iblis yang sentiasa nak menggelincirkan kita dalam perkara apa yang kita rasakan benda itu baik. Apatah lagi dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan lisan ataupun ucapan kita. Ramai orang yang dia tak jaga, dia tembak sana sini. Dia cakap itu dan ini. Dia rasa benda itu perlu. Dia rasa benda ini sebahagian daripada amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Dia rasa benda ini termasuk dalam berkata yang benar walaupun pahit. Tapi sebenarnya ada hasutan iblis yang halus di situ yang membuatkan dia ghurur. Dia macam hanyut di dalam apa yang dirasakan benda itu dia nampak baik, tapi sebenarnya itu benda itu lebih membawa mudarat, lebih besar daripada itu. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, lisan
merupakan antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar buat sekalian insan. Sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Balad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menciptakan bagi manusia itu kedua-dua matanya, lidahnya, serta kedua-dua bibirnya. Mata kita, bibir, mulut, lisan kita ni semua adalah anugerah yang paling bermakna di sisi Allah. Just imagine kalau kata Allah tarik salah satu daripada nikmat ini. Kita tak boleh bercakap, kita tak boleh menulis, ataupun kita tak boleh melihat. Macam mana dunia kita? Maka lisan ini kalau kita tak gunakan di dalam ketaatan kepada Allah, nescaya ia akan menjadi musibah dan penyesalan buat diri kita. Sebab nanti dia akan menjadi musuh yang akan membungkam tuannya di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur berfirman, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Pada hari lidah mereka, tangan mereka dan kaki mereka menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri tentang segala apa yang mereka lakukan. Ke akhirat nanti, ini semua akan jadi saksi. Setiap daripada butir-butir, setiap daripada kalimah-kalimah yang keluar daripada mulut kita akan diperhitungkan adakah ini baik ataupun tidak baik. Adakah ini mendatangkan pahala ataupun mengundang dosa. Itu semua akan, lidah tu akan menjadi saksi. Bukannya kita nak pandai-pandai, kita boleh nak tipu Allah nanti dekat akhirat nanti, tak boleh. Sebab anggota kita semua itu akan menjadi bukti. Ia akan menjadi saksi terhadap segala apa yang telah tercatat dalam sahifah catatan lebaran amalan kita. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, banyak nas yang telah memperingatkan kita tentang kepentingan untuk nak memelihara lisan kita. Bila saya kata lisan, termasuk juga jari jemari kita yang menulis. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah kata dalam suratul Qaf, tak ada sebarang perkataan pun yang dilafazkan, diucapkan oleh seseorang itu, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa akan bersedia mencatat. Apa sahaja yang kita tulis, sama ada benda itu baik, benda itu tak ada baik dan tak ada buruk, ataupun benda itu buruk, semua itu malaikat akan catat. Termasuk apa yang kita tulis, di posting, di media sosial, di mana-mana apa yang kita ucapkan, semua itu akan ada di punya hisab dia. Dan Nabi SAW dalam hadis Al-Bukhari telah bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriq." Nabi kata, seorang hamba apabila dia bercakap tentang satu perkataan yang dia sendiri tidak selidiki benar ataupun salah, maka perbuatan tersebut boleh membuatkan dia tergelincir ke dalam neraka yang jauhnya lebih jauh, ataupun sejauh arah timur. Dalam riwayat yang lain, Nabi kata, "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Seorang hamba yang bercakap tentang satu perkataan yang dimurkai oleh Allah, yang dia sendiri tidak peduli benar ataupun salah, maka dia akan terjatuh ke dalam neraka Jahannam. Sebab kita bila nak bercakap, kita kena fikir dulu betul-betul. Apa yang kita ucapkan ni boleh mendatangkan kemurkaan Allah ataupun dosa. Dia tak boleh kita pakai cakap je ataupun kita pakai tulis je apa yang kita nak. Sebab orang yang tak peduli tentang apa yang diucapkan ataupun apa yang ditulis, yang kita risau kalau mereka tidak sedar
Akibat daripada perkataan ataupun tulisan mereka itu boleh mendatangkan kemurkaan Allah. Dan kemurkaan Allah itu bila dia tiba, kita takut kita akan tergelincir ke dalam api nerakanya, wal iyadu billah. Sebaliknya Nabi SAW berikan jaminan syurga buat mereka yang mampu memelihara lisannya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Man yadman li ma baina lihyayhi wa ma baina rijlayhi adman lahul jannah." Sesiapa yang boleh memberikan jaminan kepada aku untuk memelihara di antara dua janggutnya, maksudnya mulut kita, dua bulu ni, limisai dan juga janggut, dan antara dua kaki, yakni kemaluan, maka aku akan jamin baginya syurga. Nabi jamin syurga bagi orang yang diboleh jamin dia tidak akan bercakap ataupun mengucapkan sesuatu perkara yang salah, yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih berkata, dia kata, aku ni hairan. Antara benda yang menghairankan adalah seorang insan itu berusaha untuk nak memelihara diri dia. Ada orang ni cukup jaga diri dia. Dia jaga diri dia daripada makanan yang haram, daripada berlaku zalim, daripada berzina, daripada mencuri, daripada minum arak, daripada melihat perkara yang haram dan lain-lain. Tapi susah untuk dia nak memelihara gerak lidah dia. Sampai kata Ibnul Qayyim, kamu boleh bertemu dengan orang yang kuat ibadah dia, zuhud, kuat agama dia. Masya Allah, daripada sudut kita tengok luaran dia, Masya Allah, tabarakallah. Tetapi dia ni jenis orang yang tidak menjaga tutur bicara dia. Dia mungkin bergurau tanpa batas. Mungkin dia suka memperolok-olokkan orang. Mungkin dia suka memprovokasi orang. Mungkin dia suka membuat fitnah. Mungkin dia suka mengumpat, mengadu domba. Apa-apa kalimah yang kita tengok. Orang tu zahirnya mungkin dia berilmu. Mungkin dia warak. Nampaklah dia ni alim. Dia ni mungkin kuat ibadah dia. Orang yang beragama. Tapi mulut itu dia tak peduli. Sampai kerana mulut tu dicakap benda-benda yang boleh mendatangkan kemurkaan oleh Allah, maka kata Ibnul Qayyim, dia boleh terjatuh ke dalam api neraka yang lebih jauh daripada timur dan barat kerana satu kalimah yang diucapkan. Kata Ibnul Qayyim, betapa ramai yang kamu lihat mereka yang wara', mereka yang memelihara diri daripada amalan keji dan kezaliman, tapi lisan dia tidak peduli dengan apa yang diucapkannya, sampai dia selalu akan, kata Ibn Qayyim, disembelih orang dengan lidah itu, baik yang masih hidup ataupun yang mati. Dia sekaki tembak lah. Semua orang dia nak bash, semua benda dia nak tembak, nak kritik. Jadi kita kena hati-hati. Tapi lisan ni dia ada dia punya fitnah. Dia ada dua jenis fitnah yang berkait rapat dengan lisan kita. Ini selalu yang terjadi. Yang pertama, kita mendiamkan diri daripada kebenaran dan tidak berani untuk nak mencegah kemungkaran. Orang sebegini, ulama kata umpama syaitan bisu. Benda itu sudah ada. Ke depan dia berlaku kemungkaran yang jelas. Dia tahu benda itu mungkar. Dia ada kemampuan untuk mencegahnya. Dan dia tahu kalau dia mencegah itu tidak mendatangkan kemungkaran lebih besar, tapi dia memang pilih jalan untuk nak diamkan diri. Orang begini kata ulama, macam tadi kita kata, syaitan bisu. Yang kedua adalah orang yang sebaliknya pula, syaitan petah. Dia duk ucapkan benda-benda yang salah, benda-benda batil yang mungkar. Sama ada apa yang dikatakan itu salah ataupun memperkata tentang orang lain tanpa haknya. Dua-dua ni ada satu benang halus yang mana kita selalu akan tergelincir. Ada orang
Dia rasa berdiam diri itu benda yang sepatutnya dia buat. Tapi dia tak sedar dia sebenarnya mampu. Dia dalam position yang dia boleh menyampaikan mesej itu. Ada orang pula dia rasakan kita kena cakap benda ini mungkar. Tetapi dia tidak sedar bahawa tindak tanduk dia, ucapan dia itu, tulisan dia itu mungkin mendatangkan fitnah, mendatangkan musibah, mudarat yang lebih besar. Kedua-dua ni susah untuk nak kita betul-betul make sure kita ni in the right path, on the right path. Ramai orang menyangka mereka ini betul. Orang yang bercakap dia rasa cakap ni betul. Orang yang diam dia rasa itu diam dia betul. Kadang-kadang kita tak sedar. Salah. Sama ada kita diam salah, kita bercakap pun salah. So kita kena very careful. Sebab apa yang saya kata, yang saya nak ingatkan, kita selalu menyangka apa yang kita buat atau kita cakap itu benar. Tapi syaitan kat sini dia tak akan biarkan kita dalam posisi itu. Sampai syaitan dia akan usaha untuk nak gelincirkan kita dalam perkara yang kita sangka ini sebagai benar. Macam contoh, saya bagi contoh. Untuk nak menzahirkan sedekah kita tak ada masalah. Kalau ia mendatangkan maslahat. In tubdus sadaqati fa ni'mahi. Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Itu maslahat. Tetapi syaitan dia akan masuk juga. Kita merasakan mungkin kita buat dengan menzahirkan sedekah kita itu mendatangkan maslahat. Tapi sebenarnya kita tidak sedar, kita sebenarnya ada riak di situ. Ataupun kita menggunakan alasan, contoh orang, biasalah kan kita kadang nak update. Orang yang selalu ada ni, dia update tak ada masalah. Tapi syaitan itu akan mengacau juga kita. Supaya dia akan gunakan, kita rasa update dengan gambar itu betul. Tapi how kita update? Adakah ada dengan bentuk riak? Adakah ada dengan bentuk mengelabui orang yang melihat? Macam-macam. Apa sahajalah. Banyak benda yang sebenarnya kita rasakan benda itu betul. Tetapi syaitan dia akan kacau kita daripada benda yang betul itu untuk jadi benda yang salah. Ini yang selalu terjadi dan inilah yang menyebabkan saya cuba untuk nak berhati-hati. Sebab kita risau. Dalam banyak benda yang kita rasakan benda itu betul. Sometimes kita rasa, I need to say this. Kita nak buat ni, kita nak ni. Syaitan masuk. Sebenarnya niat kita itu mungkin kita nakkan populariti. Mungkin kita nakkan rating. Mungkin kan kerana kita nak macam-macam. Tapi kita rasa, tak. I have to say this. Itu pun boleh terjadi. Banyak benda begitu sebenarnya. Dan itu banyak benda yang terjadi pada agamawan-agamawan juga. Kita bersembunyi di sebalik apa yang kita katakan benar. Tetapi syaitan dia akan kacau hati kita. Luaran betul, tetapi hati kita juga akan rosakkan. So it's very very tiny ataupun sangat halus dia punya talbisu iblis di situ. Contoh ramai orang bila dia nak zahirkan sesuatu kemungkaran yang berlaku digunakan alasan ini bukan termasuk dalam mengumpat. Ini termasuk di dalam ghibah syar'iyah. Satu umpatan yang syar'i. Of course dia boleh bahaskan, dibawa kata-kata Imam Nawawi, para ulama dan lain-lain. Tetapi Allah yang maha mengetahui sebenarnya apa sebenarnya yang kita nak daripada apa yang kita cakap. Adakah kerana hasad kita kepada si fulan? Adakah kerana benar-benar kerana ghairah kita kepada agama untuk nak menjaga, untuk nak membenteras kezaliman? Ataupun kita nakkan pujian? Ataupun kita kerana kita tak suka kepada si fulan? Dan sebagainya. Tang situ syaitan akan kacau.
So hati-hati. Kan? Kita tak boleh nak kata salah ataupun betul. Daripada luar, tak boleh. Sebab hati ni hanya Allah dan empunya diri yang tahu. Baik. Antara kegelinciran lisan yang selalu terjebak, yang selalu kita ni terjebak di dalam. Yang pertama sekali adalah mengumpat. Apa itu mengumpat? Mengumpat ni kita memperkatakan sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang di belakang ni, tanpa keuzuran syarak. Ada beberapa pengecualian lah bila kita nak memperkatakan tentang orang. Itu ada dibahaskan dalam ilmu jarh wa ta'dil, ada dihuraikan oleh para ulama juga. Pokoknya benda-benda yang contohan. Ulama memang sebut, kita boleh memperkatakan tentang seseorang tu di belakang dia, kalau benda itu boleh mendatangkan satu maslahat. Tapi poin dia adalah, yang saya nak sampaikan, berapa ramai daripada kita bersembunyi di sebalik itu dengan beralasankan memberikan maslahat, tetapi kita mula melangkaui batas syar'i. Kita bermudah-mudah untuk nak mengumpat seseorang itu, bersembunyi di belakang guideline ulama ini. Zahirnya tak ini memang ada maslahat dia. Tetapi hakikatnya Allah tahu apa sebenarnya hati kita ni nak bila kita cerita pasal orang tu. Allah tahu adakah kita sebenarnya, bagaimana perasaan kita sebenarnya. Yes, dengan pembaca, dengan orang yang mendengar, kita boleh kelabui dia. Tetapi hakikatnya, hati kita ni Allah yang tahu. So tu kena very careful. Sebab benda-benda ni semua bermain dengan hati kita. Allah kata dalam suratul Hujurat, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Janganlah kamu saling mengumpat antara satu sama lain. Jika seseorang daripada kamu suka makan daging saudaranya yang telah mati, jika demikian keadaan mengumpat itu, maka sudah tentu kamu merasa jijik terhadapnya. Dan disebabkan mengumpat merupakan antara punca keretakan persaudaraan dan juga membuka pintu ke arah dosa yang lain, maka balasannya di akhirat juga sangat pedih. Dalam sebuah hadis, lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqa'una fi a'radihim. Ketika aku sedang di mi'raj ke langit, aku melalui suatu kaum yang memiliki kuku-kuku daripada tembaga yang sedar mencakar wajah dan dada-dada mereka. Maka aku pun bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Maka Jibril pun jawab, mereka adalah orang yang makan daging manusia, mengumpat dan mencela kehormatannya. Hadis riwayat Abi Daud. Itu dosa yang pertama. Dosa yang kedua, mengadu domba. Yakni perbuatan yang suka melaga-lagakan orang, ataupun mengeruhkan lagi perhubungan sesetengah pihak, atau menambahkan lagi sengketa yang merupakan antara sifat yang paling buruk, paling jijik, sifat mengadu domba. Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bisyirarikum al-masyauna bin nabimah, al-mufsiduna bainal ahibbah, al-baghuna lil-bura'i al-'anat." Mahukah aku khabarkan kepada kamu orang yang paling jahat dalam kalangan kamu, iaitu mereka yang suka mengadu domba, yang suka memecah belahkan antara orang yang berkasih sayang, yang mencacatkan orang yang suci dengan kata-kata yang jahat. Malah Nabi SAW umpamakan perbuatan mengadu domba ni seperti sihir. Sebab tujuan dan natijah dia macam perbuatan sihir. Orang yang sihir ni ada yang nak merosakkan perhubungan. Macam tu juga dengan mengadu domba, namimah ni. Orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni, memanaskan keadaan.
Dia nak laga-lagakan orang, dia nak timbulkan pemusuhan, dia nak rosakkan perhubungan. Ala unabbi'ukum mal'adha hiya an-namimah al-qalatu bainan nas. Nabi kata, mahukah aku khabarkan kepada kamu apa itu sihir? Yakni itulah perbuatan mengadu domba untuk merosakkan hubungan sesama manusia. Hadis riwayat Muslim. Yap. Namimah ataupun mengadu domba ni memang boleh merosakkan hubungan sesebuah perhubungan terlebih laju daripada sihir. Jadi Allah Azza wa Jalla telah sediakan balasan yang sangat besar. Yang pertama, dia akan mendapat azab yang kubur. Yang Nabi pun pernah lalu kat 2 kubur tu kan. Salah seorang daripada ni Nabi kata dia ni suka mengadu domba. Yang kedua, dia akan terhalang daripada masuk syurga. Ini juga ada dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Itu dosa yang kedua. Dosa mulut kita yang ketiga, kita selalu bercakap sesuatu yang tak perlu. Berlebihan cakap. Sembang-sembang kopi, lebih-lebih sampai bila kita over sangat bercakap, suka sangat bercakap, banyak dia ulas benda-benda yang tak perlu pun, sometimes dia boleh bawa kita kepada dosa lain. Boleh bawa dosa mengumpat, dosa fitnah, sebagainya. Macam tu juga dengan sikap kita suka sampaikan semua yang kita dengar ataupun kita baca tanpa kita selidik. Dengar je kita sampai, dengar je kita cerita, dengar je kita cakap. Kita sendiri pun tak tahu benda tu betul ataupun tidak. Belum lagi disiasat, belum lagi dipastikan kesahihan dia. Semua benda kita nak sampaikan. Kita dah jadi portal berita lah. So tanpa kita sedari mungkin kita terjerumus dalam lembah pendustaan yang kita tak sedar. Macam tu juga sikap kita suka ulas sesuatu yang bukan ahli dia. Isu perubatan kita nak ulas, isu politik kita nak ulas, isu ni kita nak ulas, semua benda kita nak ulas. Dan boleh menjadi fitnah yang besar dalam masyarakat. Sebab itu kata Umar bin Abdul Aziz, man adda kalamahu min amalih, qalla kalamuhu illa fima ya'nih. Sesiapa yang menghitung ucapannya sebahagian dari amalannya, nescaya akan sedikit ucapannya melainkan apa yang penting buat dia. Dosa yang ketiga. Dosa yang keempat, menipulah, of course. Berdusta, apatah lagi berfitnah. Sabda Nabi SAW, iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar, wa ma yazalu ar-rajulu yakdhib wa taharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Jauhilah kamu daripada sikap suka berbohong, sebab berbohong itu akan membawa ke arah perbuatan maksiat, dan maksiat itu pula akan membawa ke neraka. Seseorang yang sentiasa berdusta akan mencari-cari untuk nak berdusta, sampailah kelak di akhirat nanti Allah akan tulis di sisinya sebagai seorang pendusta. Sebab tu jangan berdusta. Sebab kalau kita tipu, kita akan menipu lagi. Sebab kita nak cover penipuan kita yang pertama. Bila kita dah tipu kali kedua, kita akan tipu lagi kali ketiga sebab kita nak cover balik penipuan pertama dan kedua kita, dan begitulah seterusnya. Sebab tu orang yang selalu menipu ni, kata Nabi SAW, dia akan sampai ke arah yang fujur. Orang yang banyak melakukan maksiat. Dan ditulis di sisi Allah sebagai kadzab, sebagai pendusta. So, jangan menipu walaupun kita bergurau. Jangan. Yang kelima, dosa mulut kita adalah kita selalu mengeji ataupun menghina. Mengeji ataupun menghina. Dan Nabi SAW dah confirmkan kepada kita, kalau lidah kita, insya-Allah, lidah ni sebenarnya menggambarkan hati kita lah. Hati kita ni dia akan kontrol kita punya, jantung hati ni dia akan kontrol kita punya lisan, dia akan kontrol kita punya jari jemari. Bila benda itu betul, maka anggota lain semua akan betul. Macam Nabi kata, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salaha al-jasadu kullu wa idza fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Macam tu juga dengan lisan, kata Nabi SAW. Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisana fataqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bik fa in istaqamta fa istaqamna wa in wajajta a'wajajna. Kata Nabi, apabila seorang anak Adam itu memulakan hari dia, semua setiap hari kita ni, siang-siang ni, anggota dia akan bagi peringatan kepada lidah. Anggota kita akan cakap, akan interaksi kepada lidah kita, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah demi kami. Jika kamu lurus, kami pun akan lurus. Jika kamu terpesong, kami akan terpesong.
Dan antara yang kita sebutkan ni, iaitu kita selalu memaki hamun orang, mengeji orang, mencaci orang. Nabi SAW dah sabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an, walal la'an, walal fahish, walal badhi." Bukanlah seorang yang beriman itu orang yang suka untuk nak menikam orang. Bukan orang yang suka melaknat orang. Bukan orang yang suka mengatakan ucapan-ucapan yang keji ataupun melakukan perbuatan yang keji. So kalau kita tak jaga benda ni, iman kita masih lagi cetek. Iman kita masih lagi tidak sempurna. Maka Nabi SAW memperingatkan kepada orang yang suka melaknat ni, orang yang suka duk caci maki orang ni semualah. La tala'anu bila'natillah wala bighadabillah wala binnar. Janganlah duk saling melaknat antara satu sama lain dengan laknat Allah, dengan kemurkaan Allah, dengan api neraka. Kita duk kata, kau neraka, kau dapat neraka, kau ni memang laknat Allah, laknat kamu. Macam-macam lah kita cakap ucapan macam tu. Jangan kita doakan saudara kita dengan laknat. Kata Nabi, innal la'anina la yakununa syuhada'i wala syufa'a yaumal qiyamah. Orang yang selalu duk melaknat, Nabi kata dia tidak akan ada syuhada, tak akan ada saksi, tak akan ada penyelamat bagi dia dekat hari kiamat. Islam tak bagi kita duk tibai semua orang. Even dalam agama kita tak boleh pun nak maki hamun benda-benda yang tak bernyawa sekalipun. Dalam satu hadis Nabi pernah kata, hadis Ibn Abbas, la tal'anir rih fa innaha ma'murah. Nabi kata, jangan kamu duk melaknat angin ni, sebab dia hanya menjalankan perintah Allah. Bila berlaku satu kemalangan, satu insiden, kita pun mencarut. Carut kat benda tu lah. Apalah tayar ni? Apalah ni? Jangan. So kata Nabi SAW, bila seseorang itu melaknat sesuatu, laknat itu akan naik ke langit. Dan kemudian dia akan ditengok. Kalau betul seperti apa yang dilaknat, okey. Kalau dia tidak, dia akan kembali balik kepada Tuhan punya diri. So laknat ni sebahagian daripada doa. Kita jangan mendoakan keburukan untuk saudara-saudara kita. Dan Nabi pernah marah, ada orang yang Nabi dengar dekat masa di berjalan tu, ada seorang perempuan tu duk laknat dia punya unta dia. Nabi tak bagi, dia kata, inzil anhu fala tashabna bimal'un, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Jangan, Nabi kata, kita tak berkawan dengan orang-orang yang suka melaknat ni. Kita tak mau. Nabi tak bagi kita laknat anak-anak kita, maki hamun harta benda kita. Nabi tak bagi. Tapi benda ni dah jadi common dalam masyarakat kita yang suka duk mencarut, memaki hamun sana sini. Lil asaf asyadid. Dulu para salafus salih, antara yang menunjukkan takwanya yang tinggi, dia orang ni benda-benda yang dilaknat ni dia orang tak bagi masuk ke rumah. Sampai ke tahap kalau kata ada ayam tu pernah dilaknat somebody, dia orang tak akan ambil makan daging ayam. Sebab kata dia orang, ma'akal tu syai'an mal'unan qat. Aku tak nak makan sesuatu yang dilaknat. Sampai ke tahap tu mereka cuba berhati-hati. Itu salah satu daripada dosa yang ke-5. Dosa lidah kita yang ke-6 yang kita selalu buat ialah orang yang berlidah cabang. Berlidah cabang ni pun salah satu dosa juga. Sebab orang macam ni dia macam umpama talam dua muka. Sebab dia akan selalu berpura-pura. Kan? Dia akan pura-pura dengan pelbagai pihak. Dia akan tipu dengan sana, pihak ni ditipu, yang ni pula. Semua tu untuk kebaikan diri dia lah. Nak selamatkan diri dia. Dengan orang ni dia cakap macam ni, dengan orang ni dia cakap macam ni. Yang bercanggah. Sebab tu kata Nabi SAW, tajidu min syarrin nasi yawmal qiyamati inda Allahi dhal wajhain. Alladhi ya'ti ha'ula'i biwajh wa ha'ula'i biwajh. Kamu akan mendapati seburuk-buruk manusia di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang bermuka dua. Yakni
bila dia bertemu dengan satu kaum, dengan satu pihak, dijumpa dengan satu wajah. Bila dia bertemu dengan pihak lain, dijumpa dengan wajah yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah orang yang paling buruk di sisi Allah. So elakkan daripada bersiap. So kita boleh bertauriah, kita boleh bertoleransi, meraihkan beberapa uslub untuk maslahat yang tertentu, untuk tidak mendatangkan persekutuan yang lebih besar. Tapi dia tak boleh, faham kan? Maksud dia kita jangan politik. Dia cakap dengan orang ni boleh, cakap dengan orang ni boleh, semua orang boleh, tapi dia tak buat apa-apa. Dengan ni dia cakap, aku sayang kau. Dengan ni cakap, aku suka kat engkau. Aku tak suka ni. Ni pun cakap, aku tak suka ni. Bermuka-muka macam tu. Tak boleh. Yang ketujuh, dosa mulut kita adalah kita selalu melakukan dosa sindiran ataupun kita lakukan provokasi. Sama orang ni dia memang suka nak bikin panas. Bila dia nak tegakkan hujah dia ataupun dia nak ulas, dia nak berikan pandangan dia ataupun dia nak kritik orang-orang yang tak sepandangan, dia akan bersikap provokatif ataupun suka menggunakan ayat-ayat sindiran yang tak perlu dia nak ungkapkan pun tak apa. Tapi saja dia nak bagi sentap sikit. Dan dia sengaja boboh juga. Sebab apa? Dia nak puaskan hati sendiri. Bila orang dia dapat dirasa macam orang yang dituju tu tersentap tu, dia puas hati. Dilupa Nabi SAW pesan, inna syaitana qad ayisa ayya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk membuatkan orang yang salat menyembahnya di tanah Arab. Tapi syaitan masih tak berputus asa daripada melakukan at-tahrish sama orang yang beriman. Apa itu tahrish? Yakni provokasi yang memancing perbalahan, yang mengundang maki hamun, sangka buruk, fitnah dan permusuhan. Sebab tu dosa mulut ni hati-hati, jaga. Banyak benda-benda yang kalau kita tak jaga, kita akan terdedah kepada api neraka, wal'iyadzubillah. Kerana one word yang kita sangka boleh memuaskan hati kita itu, kita boleh dicampakkan ke dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Dan saya sudahi dengan satu pesanan daripada Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi. Ihfaz lisanaka ayyuhal insanu la yaldaghannaka innahu thu'banu kam fil maqabir min qatil lisanihi kanat tahabu liqa'ahu al-aqranu. Peliharalah lisanmu wahai insan, janganlah biar ular itu mematukmu, kerana berapa ramai orang yang berada di kubur yang telah terbunuh kerana lisannya, sedangkan ketika dia hidup dulu mereka ini sangat digeruni oleh orang-orang yang sezaman dengan mereka. So jangan kita act sangat, kita rasa bila kita cakap macam ni orang suka, bila cakap macam ni kita nampak berani, bila nampak cakap macam ni kita nampak gedeber. Imam Syafi'i kata ramailah orang macam tu. Semua yang banyak dah mati dah sebab lisan dia. Hati-hatilah sebab lisan ini selalu membawa bencana kepada diri kita dan juga kepada masyarakat. Jaga lidah kita baik-baik. Baik, kita tengok beberapa persoalan kalau ada. Okey, nampaknya tak ada apa-apa soalan. Alhamdulillah. Baik, sekadar itu sahaja dulu perkongsian saya pada malam ini, insya-Allah. Moga-moga Allah jadikan kita daripada orang yang beriman, man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Moga-moga Allah selamatkan lidah kita daripada sebarang perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Jadi, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.